Salam sejahtera dan salam Sarawak sayang, bersama saya Janet Bennett. Tumpuan berita, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail mengucapkan terima kasih kepada pengundi-pengundi di kawasan Dewan Undangan Negeri DUN N79 Bukit Kota kerana terus memilihnya dan gabungan Parti Sarawak GPS dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak baru-baru ini. Katanya ini menunjukkan rakyat di DUN Bukit Kota amat mengharapkan pembangunan yang berterusan demi kemudahan dan keselesaan penduduk pada masa akan datang. Kita akan berusaha untuk meneruskan segala projek pembangunan yang sedang kita jalankan dan akan kita laksanakan di masa-masa akan datanglah supaya kawasan kita ini DUN Bukit Kota dan juga daerah Limbang, bahagian Limbang secara khususnya juga akan turut sama membangun dalam negeri Sarawak inilah. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas menghadiri majlis penyerahan cek MRP kepada persatuan, NGO dan kelab di kawasan DUN N79 Bukit Kota di Hotel Purnama Limbang pada Isnin. Pada majlis ini, Dato' Dr. Abdul Rahman telah menyerahkan cek MRP bagi tahun 2021 yang tidak sempat diagihkan sebelum PRN12 Sarawak yang lepas berjumlah RM525,000 melibatkan 104 persatuan dan NGO di daerah Limbang. Ujar Dato' Dr. Abdul Rahman lagi, beliau turut mengucapkan tahniah dan syabas kepada Ketua Menteri Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zahari Tun Dato' Abang Openg kerana telah berjaya memimpin GPS memenangi 76 daripada 82 kerusi DUN yang ditandingi. Ini juga menandakan bahawa rakyat Sarawak memilih pembangunan kerana visi dan misi serta perancangan yang begitu jelas yang amat berhormat Ketua Menteri selaku peneraju bagi kerajaan GPS untuk membangunkan negeri Sarawak. Jelasnya lagi, pembangunan kemudahan asas bagi Sarawak seperti bekalan elektrik, air, jalan raya dan telekomunikasi yang dirancang akan dilaksanakan sehingga tahun 2025 dan selepas itu ianya akan ditingkatkan kepada pembangunan ekonomi iaitu 5 tahun lagi bagi mencapai sasaran negeri maju berpendapatan tinggi pada tahun 2030. Berita seterusnya, sebanyak 631 pusat peminahan sementara PPS telah disediakan di seluruh Sarawak sebagai persediaan menghadapi bencana banjir akibat monsun timur laut yang dijangka berlaku dari November 2021 sehingga Mac 2022. Setiausaha Kerajaan Negeri Dato' Ahmad Jaol Samion turun padang pada Selasa bagi meninjau 2 PPS di Dewan Masyarakat Stapok dan Sekolah Menengah SM Midlead Batu Kawah bagi melihat sendiri keadaan semasa dan tahap kesiapsiagaan agensi-agensi yang terlibat dalam membantu mangsa yang terjejas akibat banjir kelak. So kita telah siap sediakan 600 lebih pusat peminahan sementara. Jadi kita sekarang ini sudah disiapkan dengan berbagai facilities untuk keselesaan para bangsa yang mungkin akan terjejas nanti. So kita berada di sini, Jabatan Kebajikan, Jabatan Bomba, Angkatan Pertahanan Awam, Pejabat Presiden dan daerah, dan juga unit keselamatan dan keselamatan negeri yang kerjasama untuk memastikan bahawa festival ini adalah rapi dan tidak menunggu arahan lagi lah. Yang kita jangkakan bahawa cooperation di antara agensi-agensi ini adalah tahap yang tinggi dan saya telah diberitahu bahawa kita semua ini akan terus menggunakan model yang kita dulu tetapi dengan SOP yang baru. Ini penting, SOP yang baru untuk menjaga keselamatan dan keadaan kesihatan para mangsa yang akan ditempatkan di pusat peminahan. Tambah Dato' Ahmad Jaol lagi, fokus utama PPS tertumpu kepada kawasan yang berkemungkinan besar mendapat purata hujan yang lebih dari kawasan-kawasan yang lain dan kawasan yang berisiko tinggi serta turut menasihati orang ramai untuk bersedia menghadapi banjir yang bakal tiba. Jadi dengan kesempatan ini, saya ingin mengambil nasihat kepada orang ramai. Monsun timur laut ini memang berlaku pada November hingga Mac. Ya? Jadi kemungkinan hujan lebat, ribut petir akan berlaku di mana-mana tempat. Tidak pilih mana tempat. So, amaran kita kepada orang ramai ialah untuk bersiap sedia
sebelum banjir itu tiba. They must prepare themselves, bawa alat-alat yang keperluan pribadi, dokumen-dokumen, alat-alat yang penting lah. Jangan pula dokumen-dokumen sampai banjir datang kita cari pula dokumen ini. From now, mesti ambil tindakan. Sementara itu, Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak, Nuriah Ahmad, memberitahu pihaknya sudah bersiap siaga dengan segala kemungkinan yang akan berlaku sejak daripada pertengahan tahun lagi dengan memastikan prosedur operasi standard SOP tetap dipatuhi bagi mengelakkan penularan COVID-19 ketika menghimpunkan mangsa-mangsa ke PPS itu. Baik, bagi pihak Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak, kita dah bersedia sejak dari pertengahan tahun lagi untuk apa-apa jenis kejadian. Sebab bencana bukan hanya banjir, kita pun ada tanah runtuh, kita ada kebakaran. Jadi kalau untuk banjir kali ini yang kita sedang bersiap siaga lebih terperinci adalah kita ada kemah dalaman lah untuk keluarga kepada privasi mereka. Kita ada tilam seperti tahun-tahun yang lepas jugalah. Ada hygiene kit iaitu berus gigi, sabun, keperluan harian, tuala mandi, kita ada bantal, kita ada selimut, tikar untuk mereka. Dan yang penting adalah kita nak memastikan mereka yang berpindah ke pusat pemindahan sementara tidak merasa terlalu tertekan dengan musibah yang berlaku. Kita akan cuba sedaya upaya menjaga kebajikan mereka lah. Dan walau bagaimanapun, kita jangan lupa kita juga ada COVID-19 masih di dalam komuniti. Jadi kita telah mengadakan satu SOP mengikut KKM lah, iaitu setiap mereka yang datang kita akan tapis dululah. Maksudnya kita akan pastikan mereka cek suhu dan kalau bergejala kita akan ketepikan dahulu supaya tidak bercampur lah dengan mereka-mereka yang lain. Dalam pada itu, penduduk yang terjejas akibat banjir boleh menghubungi Bilik Gerakan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak di talian 082 311 554 untuk tindakan susulan. Berita berikutnya, sempena Majlis Sambutan Hari Krismas DUN N3 Tanjung Datu, Azizul Anwar Adenan telah mengumumkan peruntukan sebanyak RM4,000 kepada Pusat Kanak-Kanak Gereja St. Francis. Jumlah itu merupakan tambahan kepada RM6,000 yang telah dipemohon sebelum ini menjadikan jumlah keseluruhan peruntukan pusat tersebut ialah RM10,000. Idea mewujudkan pusat ini sangat baik untuk membantu dalam perkembangan kanak-kanak dari umur 4 tahun ke atas. Katanya semasa berucap dalam majlis sambutan Hari Krismas DUN N3 Tanjung Datu di Dewan Mahligai Gading Lunduk pada Isnin. Pada majlis itu, seramai 20 orang kanak-kanak, golongan asnaf dan ketua masyarakat dan ketua kaum KMKK daerah Lunduk yang merayakan perayaan Krismas menerima hadiah Krismas. Dalam program berasingan, Azizul Anwar Adenan telah menyerahkan rumah yang siap dibaik pulih di bawah inisiatif Bantuan Ehsan Kebakaran Rumah Kediaman tahun 2020-2021 kepada Mahada Cik Ali pada Isnin. Menurut Residen Bahagian Kuching, Datuk Serina Husaini, kos baik pulih rumah tersebut berjumlah RM56,000. Sementara itu, Mahada yang ditemani anaknya mengukir senyuman apabila sebahagian rumahnya yang musnah dalam kebakaran pada 2020 telah siap dibaik pulih dan turut menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan terima kasih kepada Kerajaan Sarawak di atas bantuan ini. Saya mewakili Adik Beradik dan orang mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pemerintah Sungai Bagi Jun di atas sumbangan ihsan kebakaran rumah ini dan berharap Bagi Azul akan lebih banyak berjasa selepas ini kepada pihak ini dan warga tempatan sekitarnya. Laporan selanjutnya, aplikasi MySejahtera kini telah dilengkapi dengan ciri baharu iaitu MySJ Trace untuk membolehkan pengesanan kontak rapat. Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menerusi hantaran di Twitter pada Ahad berkata, MySJ Trace yang menggunakan sistem Bluetooth akan memberi maklumat secara langsung bilangan interaksi dengan pengguna lain yang turut mengaktifkan ciri baharu berkenaan. Sekiranya disahkan positif, anda boleh menghantar data interaksi kepada Kementerian Kesihatan Malaysia KKM untuk proses pengesanan kontak dibuat. Semua data interaksi tidak didedahkan. Ujar beliau lagi, menerusi ciri baru itu, masyarakat digalakkan menggunakannya apabila ke tempat awam yang tertutup.
Berita diteruskan dengan sebanyak 53% populasi di Sarawak telah menerima dos penggalak vaksin COVID-19 setakat 26 Disember 2021. Menerusi laporan yang dikeluarkan Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV pada Isnin, peratusan tersebut meliputi seramai 1,82,753 orang. Jumlah dan peratusan ini menjadikan Sarawak wilayah yang mempunyai populasi penerima dos penggalak vaksin COVID-19 yang paling tinggi di Malaysia. Dalam pada itu, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak baru-baru ini menyeru orang ramai yang belum menerima suntikan dos penggalak tersebut untuk mendapatkannya bagi mengekalkan status penerima dos lengkap COVID-19. Mereka perlu mengambil selewat-lewatnya pada Februari 2022 untuk mengelak status vaksinasi ditukarkan menjadi tidak lengkap dan tidak layak menerima kemudahan-kemudahan seperti penerima dos lengkap. Sekian edisi malam bersama saya Janet dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Orang ramai diingatkan untuk terus waspada dan siap siaga dengan kemungkinan bencana banjir. Salam UKAS.